Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita bertemu lagi dalam Pendidikan Islam tahun 3 dalam tajuk bersuci daripada hadas. Kita tengok apakah maksud hadas. Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Hadas ialah kekotoran maknawi. Apa dia kekotoran maknawi? Kekotoran maknawi ini ialah kekotoran yang tidak boleh dicapai oleh deria, seperti berhadas besar atau berhadas kecil. Contohnya apa? Contohnya berhadas kecil. Contohnya kita kentut. Kentut itu dikatakan kekotoran maknawi yang menghalang sahnya ibadah kita. Jadi kita perlu bersuci. Kalau hadas kecil, maknanya kita perlu berwuduk. Bila kentut, kena berwuduk. Itu dikatakan kekotoran maknawi. Kekotoran maknawi. Baik, pembagian hadas. Hadas ada dua, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, apabila kita berhadas kecil, kita perlu berwuduk. Dan kalau berhadas besar, perlu mandi wajib. Maksudnya, kalau berhadas kecil, cara untuk kita bersuci adalah dengan berwuduk. Dan kalau kita berhadas besar, cara kita bersuci perlu kepada mandi wajib. Baik. Hukum bersuci ini adalah wajib. Dalil yang mewajibkan kita bersuci daripada surah Al-Ma'idah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Wa in kuntum junuban fattahharu. Maksudnya, jika kamu berjunub, maka bersucilah. Daripada Al-Quran, Allah sebut, jika kamu berjunub, hadas besar lah ni, maka bersucilah. Allah arahkan kita bersuci. Maka hukum bersuci ini adalah wajib. Baik, 6 sebab kenapa berlakunya hadas besar. 6 sebab hadas besar. Yang pertama, nifas. Apa dia nifas? Nifas ini adalah darah yang keluar selepas melahirkan anak. Selepas melahirkan anak tu ada keluar darah. Itu dipanggil darah nifas. Darah nifas ni hadas besar. Kemudian mati. Mati ni rupanya hadas besar. Sebab tu bila matinya seseorang anak Adam, kita mandikan dia. Kemudian wiladah. Wiladah ni apa? Wiladah ni melahirkan anak. Melahirkan anak. Nak bersuci macam mana? Kena mandi wajib. Haid. Haid ni apa dia? Darah yang keluar daripada rahim wanita yang sihat dan sudah baligh. Darah haid. Kemudian bersetubuh. Bersetubuh iaitu melakukan hubungan sejenis suami dan isteri. Dan yang keenam, keluar mani. Air yang keluar selepas mencapai tahap syahwat. Jadi ada 6 sebab hadas besar. Yang pertama nifas, yang kedua mati, wiladah, haid, yang kelima bersetubuh, dan yang keenam keluar air mani. Baik, seterusnya kita tengok bagaimana kaedah bersuci daripada hadas besar.
Kaedah bersuci daripada hadas besar. Kita sentuh hadas besar saja. Hadas kecil tak perlu sebab dia berwuduk. Kita dah belajar macam mana berwuduk. Sekarang kita tengok macam mana kaedah bersuci daripada hadas besar. Ataupun kita katakan kaedahnya adalah mandi wajib. Yang pertama perlu menghilangkan najis terlebih dahulu. Jika ada terdapat najis pada badan kita, maka kita hilangkan najis dulu. Buang dulu najis, basuh dulu najis yang ada pada badan kita. Contohnya kalau ada darah haid, buang dari darah haid. Darah haid dah kering baru boleh mandi. Ataupun ada apa najis pada tubuh badan kita buang dulu. Kemudian yang kedua, membaca basmalah sambil berniat mengangkat hadas besar. Kita baca basmalah. Basmalah ni apa? Basmalah ni adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sambil berniat mengangkat hadas besar. Apa niat dia? Nawaitu raf'al hadasi akbari lillahi ta'ala. Itu yang kedua, membaca basmalah sambil berniat mengangkat hadas besar. Kemudian yang ketiga, membasuh tangan 3 kali. Basuh tangan 3 kali. Basuh tangan. Tangan kita basuh 3 kali supaya tangan kita bersih. Dan yang keempat, membasuh kemaluan daripada kekotoran dan najis. Jika ada terdapat najis pada kemaluan, kita basuh dulu. Seterusnya yang kelima, ambil wuduk. Ambil wuduk. Dan yang keenam, membasuh keseluruhan rambut di kepala dan telinga. Maksudnya ada rambut basuh semua ni bagi di telinga-telinga ni, di rambut semua bagi kulit kepala kita kena air. Bagi kena air keseluruhan kepala kita. Kemudian menjirus air ke seluruh badan bermula di sebelah kanan. Jirus air di sebelah kanan. Belah kanan kita dulu. Jirus air sebelah kanan, bermula sebelah kanan. Kemudian baru kiri. Baik, seterusnya menggosok bahagian sulit dan lipatan. Bahagian-bahagian lipatan, celah-celah ketiak, celah-celah kangkang kita, belah-belah pelipat yang mana ada sukar untuk kena air, kita gosok bahagian-bahagian tu bagi air kena keseluruhan badan kita. Keseluruhan tubuh badan kita. Dan yang terakhir, basuh kaki. Ini adalah kaedah bagaimana untuk bersuci daripada hadas besar ataupun kaedah mandi wajib. Baik, ini adalah niat mengangkat hadas besar. Niat mengangkat hadas besar. Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Ini tadi kita baca semasa yang langkah yang kedua tadi. Baca basmalah dan mengangkat hadas, niat mengangkat hadas besar. Baik. Perkara yang dilarang semasa hadas besar. Apa perkara-perkara yang kita tak boleh buat, yang kita dilarang, yang kita tidak dibenarkan untuk buat, untuk kita lakukan semasa berhadas besar. Yang pertama, kita tak boleh baca ataupun tak boleh sentuh Al-Quran semasa dalam hadas besar. Wanita-wanita yang dalam haid tidak boleh baca Al-Quran, tak boleh sentuh Al-Quran. Ataupun keluar air mani, tak mandi wajib lagi. Tak boleh baca Quran, tak boleh sentuh Quran. Tak boleh menunaikan solat. Yang kedua, tidak boleh menunaikan solat. Yang ketiga, tidak boleh berada di dalam masjid. Kalau kita berhadas besar, tidak boleh berada di dalam masjid. Dan yang keempat, tidak boleh melakukan tawaf. Tawaf ni apa? Tawaf ni kita mengelilingi Kaabah. Tawaf mengelilingi Kaabah. Baik. Kepentingan mandi wajib daripada segi jasmani kita, daripada segi tubuh badan kita, jasad kita ni, apa dia kepentingan, apa dia kebaikan dia.
bila kita mandi wajib ataupun mengangkat hadas besar. Yang pertama, badan menjadi bersih dan segar. Bila kita mandi wajib, mengangkat hadas besar, badan kita akan jadi bersih dan segar. Semestinya kalau kita mandi akan bersih. Baik, sihat tubuh badan. Sihat tubuh badan. Bila kita bersih, badan kita segar, tubuh badan kita pun akan sihat. Yang ketiga, membersihkan badan daripada bau dan kuman. Kalau kita dalam keadaan yang berhadas, kotorlah. Bila dah kita bersihkan, kita mandi wajib, jadi bau badan kita pun tak ada, kuman, penyakit pun tidak akan ada dalam pada diri kita. Yang keempat, memberikan keselesaan untuk berinteraksi dengan orang lain. Jika kita dah mandi wajib, dah mengangkat hadas besar, badan dah segar, tubuh badan kita sihat, bau tak ada, jadi memberi keselesaan kepada diri kita dan juga orang lain. Kita nak berinteraksi, nak bercakap, nak duduk dekat, jadi memberi keselesaan kepada rakan-rakan kita, kepada orang lain. Seterusnya, kepentingan mandi wajib daripada segi rohani, dalaman kita. Macam mana? Apa kepentingan dia? Apa kebaikan dia? Yang pertama, membolehkan kita solat, boleh tawaf, boleh sentuh Quran, boleh baca Al-Quran. Kalau kita tak mandi wajib lagi, tak mengangkat hadas besar lagi, maka tidak boleh melakukan solat, tawaf dan juga menyentuh Al-Quran serta baca Al-Quran. Yang kedua, amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melakukan ibadah dalam keadaan yang berhadas, ibadah kita tak terima. Mungkin dosa. Jadi kalau kita dah bersuci daripada hadas, maka amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tadi kita sebut dalil tadi, wa in kuntum junuban fattahharu. Allah suruh kita bersuci. Maka bila kita bersuci, itu menunjukkan bahawa bukti yang kita ini adalah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja pelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.